Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yuhwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua penonton setia? Assalamualaikum, subuh pagi ini alhamdulillah. Hari ini syukur 27 Jun 2023 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1444 Hijri. Syukur dengan berita-berita yang kita terima dari Tanah Suci Mekah semalam. Alhamdulillah para jemaah haji Malaysia lebih kurang dalam 30,000 pada jemaah haji Malaysia telah pun berangkat ke Padang Arafah secara berperingkat semalam untuk menuju ke hari kemuncaknya esok 9 Zulhijjah 1444 Hijri bagi melaksanakan ibadah wukuf, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita di sini apa yang boleh kita lakukan selain daripada kita nak berpuasa sunat semalam, hari ini, esok, insya-Allah. Mudah-mudahan pagi ini topik kita juga akan membantu anda dengan amalan-amalan yang boleh kita lakukan pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini. InsyaAllah selagi mampu, selagi diberikan kudrat ni, insyaAllah kita pulun sehabis baik untuk meraih segala ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baiklah, hari ini Arafah, hari pelepasan api neraka. Tentunya kita bersama dengan yang dihormati sekali lagi Ustaz Iqbal Zain, Duta Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, syukur sihat. Ustaz makin berseri-seri ni, kena tanya juga rahsia Ustaz ni macam mana boleh berseri. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz. Baiklah, bersempena dengan bulan Zulhijjah ini, di manakah umat Islam, di mana umat Islam itu sendiri seluruh dunia meraihkan Hari Raya Aidil-Adha ini? Boleh Ustaz jelaskan keistimewaan lain bagi bulan ini? Baik, terima kasih Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sidang penonton, muslimin muslimat yang dirahmati, yang diberkati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita sedang berada di bulan Zulhijjah dan kita sedang menuju kepada kemuncak kepada amalan ibadah haji, mana jemaah haji pada ketika ini sedang berpusu-pusu ke Arafah untuk mengerjakan wukuf di Arafah, kerana sekarang di sana sudah pun 9 Zulhijjah. Kita di sini esok, maka kita ikut tarikh tempat yang di mana kita berada. Maka di sini kita ingin menghayati suatu keistimewaan di sebalik Zulhijjah, dan saya ingin mengajak kepada sidang penonton untuk merenung hikmah yang mendalam di sebalik Zulhijjah itu sendiri. Bulan Zulhijjah dinamakan Zulhijjah kerana ia sebuah bulan yang mengandungi haji di dalamnya. Zu maksudnya mempunyai, hijjah daripada perkataan haji. Maksud ia adalah suatu musim, suatu masa yang di dalamnya ada haji dilakukan di dalamnya. Akan tapi kalau kita merenung kepada sejarah, kita akan melihat bagaimana ibadah haji itu yang Allah SWT syariatkan untuk berlaku di Mekah. Dan segala amalan-amalan dan juga rukun-rukun haji itu semuanya adalah yang berada di kawasan Mekah. Luas sikit daripada Masjidil Haram itu nanti ada Arafah, ada Mina, ada Muzdalifah. Dan kita lihat amalan-amalan yang ada dalam ibadah haji seperti tawaf Kaabah. Dan di situ ada Hijr Ismail, di situ nanti ada sa'i antara Safa dan juga Marwah, nanti ada lontar jumrah, ada amalan ibadah korban. Dan subhanallah, hari ini kita di sini di Malaysia, kita hari yang ke-8 daripada Zulhijjah, dipanggil sebagai Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ini kita mengingati peristiwa berkenaan dengan Siti Hajar yang berulang-alik antara Safa dan Marwah, sehingga anaknya Ismail menginjak-injak kakinya sehingga keluar air Zam-Zam. Itu Hari Tarwiyah. Nanti esok Hari Arafah, hari yang berbagai lagi peristiwa yang besar yang mungkin insya-Allah sekejap lagi kita akan bincangkan. Tapi saya ingin mengajak kepada tuan-tuan bahawa untuk lakukan tawaf, ianya mengelilingi Kaabah. Binaan Kaabah itu dibina oleh Nabi Ibrahim AS, Ismail. Dan Safa dan Marwah itu larian daripada Siti Hajar. Lontar jumrah juga semuanya adalah daripada lontaran batu daripada keluarga Nabi Ibrahim AS. Sembelih korban itu adalah perbuatan Nabi Ibrahim AS yang sanggup korbankan anak andanya di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini berlaku apabila Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Palestin, untuk membawa Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail untuk berhijrah ke Mekah yang pada ketika itu adalah tanah tandus. Tempat yang kontang, tempat yang tidak ada manusia, tempat yang tidak ada shelter, tidak ada pokok, tidak ada air di situ. Dan ditinggalkan di situ
Dan yang Allah SWT takdirkan daripada keturunan Nabi Ismail inilah lahirnya seorang penghulu Nabi, seorang penghulu alam, imam kepada segala anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sebalik segala apa yang berada di sebalik haji dan amalan ibadah korban, semuanya menandakan dan mengarahkan kepada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Keistimewaan yang ada dalam bulan haji ini, kita ingin ikatkan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang berada dalam amal ibadah haji di sekitar Mekah, semuanya Allah Taala zahirkan. Allah selamatkan Nabi Ismail alaihissalam daripada peristiwa korban tersebut, kerana Allah Taala memang dah takdirkan dalam sulbinya akan keluar keturunan Quraisy, keturunan bangsa Arab yang hebat, kemudian Bani Hashim, kemudian lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan perkataan seorang sahabatnya, mengatakan, ya ibnaz zabihain, wahai Rasulullah, kamu adalah putera kepada dua korban. Korban yang pertama Nabi Ismail, korban yang kedua adalah ayahandanya Abdullah yang ingin dikorbankan oleh datuk Rasulullah bernama Abdul Muttalib. Tapi kedua-duanya Allah selamatkan untuk Allah Ta'ala tunjukkan kepada dunia bagaimana Allah Ta'ala jadikan keberkatan pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan ayahandanya, Allah selamatkan Nabi Ismail alaihissalam, dan Mekah itu sendiri, Arafah itu, korban itu, segalanya adalah menghala kepada suatu yang Allah SWT jadikan sebagai pembentangan kapet merah. Saya sebut pembentangan kapet merah untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah takdirkan untuk lahir di kota Mekah. Masya Allah, mudah-mudahan kita sentiasa mencontohi teladan terbaik. Kita ambil iktibar pengajaran dengan apa yang telah pun berlaku kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga apa yang telah pun disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai pengikutnya amalkan segala sunnah, insya-Allah. Mudah-mudahan baiklah. Ustaz, dah terlanjur berbicara berkenaan dengan bulan Zulhijjah ini, tentunya kita nak tahu kelebihan hari Arafah. Kita pun nak meraih ganjaran di sini walaupun kita tidak dapat bergelar jemaah haji ataupun Duyufur Rahman tahun ini. InsyaAllah tahun-tahun akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tapi apa yang boleh kita lakukan di sini bersempena dengan hari Arafah? Masya Allah, hari Arafah adalah hari yang paling mulia di sisi Allah SWT. Kalau malam yang paling mulia di sisi Allah adalah malam Lailatul Qadar. Tapi apabila kita berbicara tentang siang, hari yang paling dimuliakan oleh Allah SWT adalah hari Arafah, dan tidak ada hari yang lebih mulia berbanding hari Arafah. Dan pada hari Arafah lah Allah SWT mengisytiharkan bahawa segala ajaran agama yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sehingga kepada Rasulullah telah lengkap, telah sempurna dengan turunnya wahyu Allah SWT pada hari Arafah, di padang Arafah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wida. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kami telah sempurnakan agama kamu untuk kamu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa hari Arafah adalah hari yang paling banyak sekali Allah SWT membebaskan roh-roh, membebaskan nama-nama senarai daripada api neraka Allah SWT, daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bebaskan sebanyak-banyaknya. Ini petanda keistimewaan hari Arafah tersebut. Allah kurniakan pengampunan yang besar. Contohnya kalau kita di dunia ini, kalau sempena hari lahir, ulang tahun kelahiran raja, dia mengisytiharkan pengampunan kepada sebahagian daripada banduan. Maka hari Arafah adalah hari yang mulia di sisi Allah SWT. Allah isytiharkan pengampunan dan pelepasan daripada azab api neraka. Dan puasa hari Arafah, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa puasa hari Arafah ianya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita jangan lepaskan peluang ini. Walaupun hari ini di Hijaz, di Saudi Arabia, puasa 9 Zulhijjah, kita esok 9 Zulhijjah, kita ikut tarikh di mana tempat kita berada. Betul. Kelebihan dan keutamaan adalah ikut tarikh kita berada. Itu dia. Selain daripada berpuasa sunat tu Ustaz, mesti ada juga amalan-amalan lain kan. Al-maklumlah Ustaz, kadang-kadang ada para wanita yang tak boleh nak menunaikan solat dan sebagainya. Jadi ada perkara-perkara lain yang boleh kita amalkan. InsyaAllah kita sambung dalam Assalamualaikum Subuh selepas ini. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah,
dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Alhamdulillah, itu dah sedikit sebanyak perkembangan terkini berkenaan dengan Pertubuhan Mihrab, dan insya-Allah sekejap lagi kita akan kongsikan di manakah lokasi masjidnya sebentar nanti bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Baiklah, komen-komen daripada rakan Facebook kita di TV Al-Hijrah pagi ini. Kak Bit, selamat berpuasa bagi yang berpuasa hari Tarawih hari ini. Semoga Allah terima semua ibadat kita. Amin, amin. Terkenang kembali haji tahun 2019 dulu, masa ni dah berpuasa-puasa menuju ke Arafah untuk berwukuf. Alhamdulillah, masya-Allah. Waktu inilah memang kenangan-kenangan manis yang ada di sana itu akan terasa rindu nak pergi lagi sekali, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa ya. Baiklah Ustaz, ada sikit lagi kita nak sambung sebelum kita ke perkembangan terkini Pertubuhan Mihrab. Amalan-amalan lain yang boleh kita lakukan untuk hari yang sangat special ni Ustaz. Baik. Selain daripada apa yang telah kita sebutkan sebentar tadi, puasa pada hari Arafah yang menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bermakna 2 tahun sekaligus dengan puasa hari Arafah. Kerana ini adalah keberkatan hari Arafah itu sendiri. Hari Arafah mengingatkan kepada kita perjanjian dan telah termeterai antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam hadis Musnad Ahmad yang meriwayatkan bahawa kita pernah diambil, roh kita diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Wadi Na'man, di padang Arafah tersebut. Maka padang Arafah mengingatkan kepada kita perjanjian dan kita masih berada dalam perjanjian tersebut, dan kita bertanggungjawab untuk melaksanakan segala amanah yang berada di sebalik perjanjian, menyelesaikan segala tanggungjawab yang berada di sebalik perjanjian yang termeterai antara roh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Arafah daripada petang makrifah, iaitu pada Arafah juga mengingatkan kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada waktu macam ni, amalan yang terafdal adalah untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mentakzimkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal kesan perbuatan Allah yang Allah telah muliakan. Lalu kita muliakan syiar Allah, muliakan sesuatu yang Allah agungkan, kerana pengagungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bermula daripada untuk puasa esok malam ni, kita dah mula siapkan sahur. Siapkan sahur malam ini. Jadi esok kita dah boleh siap untuk puasa hari Arafah. Dan esok waktu lepas subuh saja kita terus takbir. Takbir raya bermula setiap lepas subuh dan pada setiap waktu solat sampai hari yang kelima, iaitu hari yang ke-13 Zulhijjah, pengakhiran daripada tasyrik. Setiap waktu solat takbir. Bermula bila? 9 Zulhijjah. Jangan tunggu raya. 9 Zulhijjah esok subuh sudah mula takbir. Sama ada kita solat jemaah ataupun solat bersendirian. Dan yang lain adalah kita berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita takzimkan hari ini dengan kita perbanyakkan amal ibadah, dan antaranya kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, dah lalang Ustaz sebut berkenaan dengan kita nak berinfak segalanya ke jalan Allah. Jom sama-sama kita nak tahu perkembangan terkini Pertubuhan Mihrab berkenaan dengan dana kempen membangun aset-aset Islam. Bolehlah Ustaz kongsikan dengan kami apakah maklumat terkini berkenaan dengan kempen ini? Baik, kempen membina aset-aset Islam yang dijalankan oleh Pertubuhan Mihrab adalah dana yang diusahakan, yang diinisiatifkan untuk dikumpulkan bagi membantu pembinaan masjid dan institusi pengajian agama seperti madrasah, tahfiz dan sebagainya. Maksud utamanya adalah untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini dan untuk membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Kita dalam bulan haji ini kita ingin belajar dan latih diri kita untuk belajar mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, projek yang berada dalam radar kami pada ketika ini adalah pembinaan Masjid Al-Falah Sungai Ramal Dalam di Bangi, yang pada ketika ini masih di dalam pembinaan, masih belum siap. Pembinaannya bermula tahun 2016, akan tapi sampai saat ini kita masih belum dapat menggunakannya kerana kita masih perlukan dana daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu kami melengkapkan dan menyempurnakan pembinaan masjid ini. Tak lama lagi PA system kita akan bawa masuk, kerja-kerja elektrik, tangki, dan kita perlukan dana daripada tuan-tuan, dan kita harapkan
penghujung tahun ini 2023 kita sudah boleh selesai segala kerja-kerja dan masuk saja 2024 kita dah boleh dapat gunakan, dan Ramadan yang akan datang kita dah dapat mula gunakan, kerana ini adalah penantian yang lama ya, sejak daripada masjid yang dulu yang uzur, yang tidak dapat menampung lagi jemaah, dan sedikit lagi kita perlukan dana untuk siapkan, dan saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk mengambil bahagian di dalam saluran yang Allah SWT berikan kepada kita ini untuk berinfak di jalan Allah, untuk pindahkan akaun kita, akaun yang bersifat sementara di dunia ini, masuk dalam akaun yang bersifat kekal abadi. Masih dalam akaun kita, tak lari, tak lenyap. Cuma dia pindah akaun sahaja dalam bentuk currency yang lebih laku untuk negeri akhirat yang kita akan pergi kelak. InsyaAllah, mudah-mudahan itulah dia sebaik mungkin. Ustaz, sejak tahun 2016 Ustaz Ya. Pembinaannya masih lagi Betul. belum selesai, Masya Masih Allah. belum selesai. Jadi bagaimana cara untuk kami turut serta supaya dapat mempercepatkan lagi proses pembinaan ini? Baik, kepada sidang penonton yang dermawan, yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Zulhijjah, dan lebih-lebih lagi kita berada dalam 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding amalan yang dilakukan oleh anak Adam dalam 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Di sini kita ingin rebut untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada tuan-tuan yang ingin menginfakkan, tuan-tuan boleh menginfakkan dan transfer kepada akaun bank yang tertera di kaca TV anda. Anda boleh ambil gambar dan juga screenshot di situ, dan juga anda boleh lihat kepada QR code, boleh scan di situ My Istiqamah dan register, dan tuan-tuan boleh pilih package yang sesuai, serendah RM30 setiap bulan. Mudah-mudahan kita dapat secara konsisten bersedekah setiap bulan. Mudah-mudahan dengan sedekah itu mendatangkan keafiatan yang besar daripada Allah SWT kepada kita, menolak musibah daripada kita. Dengan sedekah itu Allah SWT menggunakan keberkatan dalam hidup kita, keberkatan di dalam rezeki kita, keberkatan dalam usia kita. Kerana setiap ringgit itu Allah SWT kata ianya tidak berkurang. Bila tidak berkurang bukan bermakna Allah SWT memastikan ringgit kita bertambah di dunia ini. Pertambahan boleh jadi berlaku ketenangan dalam hati kita. Kita sedekah, pertambahan kedamaian dalam jiwa kita, tautan jiwa kita, pertambahan iman kita, dan pertambahan balance dalam akaun bank akhirat kita. Di situ lebih utama lagi untuk digandakan. Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, manakah satu harta yang kamu suka, yang menjadi milikmu, yang kamu sendiri menguruskannya, dapat mengaturnya, ataupun milik yang menjadi orang lain, hak milik orang lain, yang kamu tak boleh memanfaatkannya. Maka para sahabat mengatakan, kami suka harta yang menjadi milik kami, yang boleh bawa manfaat kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, harta yang kamu infakkan itulah yang menjadi harta kamu yang hakiki. Itu yang kamu nak bawa dalam balance akaun bank kamu di akhirat untuk kamu gunakan di sana, di tempat yang kamu lebih berhajat kepadanya lebih di dunia ini. Adapun duit kamu yang kamu kumpul himpunkan dan kamu tinggalkan di dunia ini, dan apabila kamu meninggal dunia, itu bukan lagi milikmu. Kamu dah hilang kendali. Kerana Allah dah tetapkan apabila seorang meninggal, dia terputus daripada hartanya itu milik anak-anaknya. Ia menjadi waris-waris yang mempostakainya. Maka dia dah, kalau mereka orang bertakwa, mereka gunakan dengan baik. Kalau mereka bukan orang yang bertakwa, maka mereka akan gunakan jalan penderhakaan. Maka kita fikirkan harta yang boleh jadi milik kita, itu harta yang kita hantar di alam sana. Kita sihat, kita masih dalam keadaan bertenaga ini, kita infak di jalan Allah SWT, ianya sesuatu yang dipandang dengan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, nak pergi ke satu negeri yang abadi di sana Ustaz, kena bawa juga satu harta yang hakiki. Betul. Yang di sana nanti kita tak nampak. Ya. Kalau lah kita nampak berapa banyak dah kita kumpul harta hakiki tu, masya-Allah. Baiklah, Ustaz, sebagai penutup Ustaz, Arafah, hari pelepasan api neraka, kesimpulan yang boleh kita simpulkan pagi ini, silakan. Hari Arafah mengingatkan kepada kita bahawa ianya adalah perjumpaan antara Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Ianya adalah mengingatkan kepada kita hari bahawa roh kita semua berjanji depan Allah. Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Dan kita semua menjawab bala syahidina, bahkan kami saksikan. Maka alam ini adalah pentas, dunia ini adalah pentas untuk kita mengenal Allah. Jadi
gunakanlah saki-baki umur yang kita ada untuk tambahkan lagi pengenalan kita kepada Allah, tambahkan lagi pengenalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengenalan kita yang mendalam terhadap Allah dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kita cinta yang mendalam kepada Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jutaan terima kasih kepada Duta Pertubuhan Mihrab pagi ini yang dihormati Ustaz Iqbal Zain. Ustaz, insya-Allah dapat lagi terbersuai akan di masa-masa yang akan datang. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk Ustaz juga. Sampaikan salam untuk keluarga Ustaz ya. Sama-sama, insya-Allah. Terima kasih atas segala perkongsian ilmu pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang segala komen yang positif pagi ini. Alhamdulillah, Cik Grosdin Samah mengatakan mudah-mudahan para jemaah haji dikurniakan kesihatan yang baik untuk mengerjakan amal-amal ibadah. Mudah-mudahan kita juga dapat melakukan puasa sunat pada hari esok. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.